Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wa dahra dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wa dahra dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wa dahra dahirin. Surat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sambung kitab surat 39 dan sayugia pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan sayugia pula bahawa membeli oleh penuntut ilmu itu akan kitab-kitab dengan sertanya. Sayugia, maklumlah sayugia sepatutnya semestinya bahawa membeli oleh penuntut ilmu itu akan kitab-kitab dengan sertanya. Serta penuntut ilmu bawa lah, jangan beli tak bawa, beli bawa. Ada juga setengah-setengah surau, setengah masjid tak beli. Harap surau, harap masjid beli, lepas tu buh dalam almari masjid lah, buh dalam almari surau. Main lenggang, balik lenggang. Time ngaji pakai pilih benar aku lah, benar aku lah. Pun ada. Rugi lah. Apa hak kita topik, apa hak kita mengaji kita tak bawa. Buat balik boleh mentelaah, boleh semak-semak. Ada kalanya hak kita tulis tu tersalah. Ada kalanya juga penyampaian oleh guru pun ada juga yang tersalah. Dia boleh cari buat pembetulan. Tidak menyalahkan guru tetapi kadang-kadang tersalah. Ni kau mengaji kau betul semua guru kita betul. Ada juga yang tersalah. Itu orang panggil iktibar ilmu, kita timbang. Yang ni tak apa nak kena. Tanya orang yang lebih lagi. Tu. Kalau kebanyakan guru mengatakan perkara yang sama, kenalah. Baik. Itu pentingnya ada kitab. Tak mahal kitab kan. Tak mahulah kita mengaji di surau, di masjid, kitab ni tak mahal. Kalau kita mengaji tempat pengajian macam pondok, kena kitab hak tebal-tebal, mahal lah sikit. Tu beli kitab berkat. Tambahan pula kitab Muniatul Musalli, dia ada kisah kitab Muniatul Musalli kan. Ada orang mempertikaikan kitab Muniatul Musalli. Dia kejam dalam kolah. Tak basah. Tu karamah tu. Karamah kitab tu, tuan pengarang tu Syekh Duk Al-Fatani. Itulah perkara yang sayugianya bagi penuntut ilmu itu membeli akan kitab-kitab dengan sertanya, bawalah tempat pengajian. Kadang-kadang kita nak sebut berulang-ulang kan ni orang pun nak meluat kok. Orang kerja duk entam kata nak buat guna. Orang kerja duk entam ngaji tak ada kitab kan. Dia ada kesan dia. Beza tu. Orang yang ada kitab dengan orang yang tak ada kitab beza ngaji dia. Sebab akal kita ni banyak benda yang lain.
Kalau tak ada benda yang lain, memang khas untuk kita simpan dalam otak kita ni ilmu. Itu tak apa. Tak ada kitab tu. Ni banyak benda dalam kepala otak ni. Tak nak pergi bendang, hulu cangkui patah, baja tak pergi beli lagi. Tu payah. Tu jadi kita berkat. Tak mahal. Dan mengambil upah ia bentuk ilmu akan menyuratnya. Tu. Dan mengambil upah ia bentuk ilmu akan menyuratnya, menyurat kitab-kitab. Mungkin ada setengah kita iktibarkan zaman dahulu. Zaman dahulu ada juga kitab terhad, orang lain tak dapat. Jadi orang hak bijak pandai tu ambil upah akan menyuratnya. Tak apa aku tulis tu kena bayar upah. Satu kita ambil iktibar. Perlu kita ihtimal daripada situ mengambil upah ia penuntut ilmu akan menyuratnya seperti mana orang yang mengajar. Nak bagi faham pada seseorang tu, mai ni aku nak tolong tulis ni cara dia. Cara dobek dia. Ni tempat berhenti dia. Tambah pula kita jauhi, kita nak berhenti tak tahu. Terus je. Harus mengambil upah. Itu sebab ada pengajar-pengajar dia tulis di papan hitam dulu kan. Lah ni tak pakai papan hitam dah, berdebu. Pakai whiteboard. Tu. Cuma yang tak boleh mengambil upah, orang panggil fatwa Syekh Hassan Bashar dalam kitab Raful Astar. Salah seorang tenaga pengajar Ummul Qura lama dulu dia fatwa mengambil upah mengajar Al-Quran, hukum dia adalah haram. Ajar Quran tak boleh ambil upah. Tak boleh kita letak beri bulan 30, bulan 50. Hukum dia haram. Melainkan orang memberi, kita tak minta, orang bagi. Tu bagi sumbangan, bagi hadiah. Itu harus Itu berkaitan dengan Al-Quran. Baik, seterusnya maka jadilah ia kitab pertolongan atas belajar ilmu dan belajar fiqh. Itu kitab tu jadi pertolongan. Kita tengok daripada tak tahu baca Jawi, tengok lama-lama boleh baca Jawi, kenal huruf. Dari tak reti nak timbangan, nak timbang ayat lama reti. Tu. Kadang-kadang sesuatu yang kita perlu ingat, kita tak ingat, kita semak balik, boleh ingat balik. Jadi pertolongan atas belajar ilmu dan belajar fiqh. Tu. Sebut kata ilmu ni, ilmu yang khusus, sebut kata fiqh ni umum lah. Sebab fiqh tu luas kan. Fiqh tu luas. Ilmu satu-satu ilmu. Belajar fiqh ni sekalian ilmu. Itu beza dia ilmu dan fiqh. Baik, dan sesungguhnya adalah bagi Muhammad bin Al-Hasan harta yang banyak. Muhammad bin Al-Hasan ni anak murid Abu Hanifah, anak murid Abu Hanifah pada zamannya. Adalah bagi Muhammad bin Al-Hasan harta yang banyak, hingga adalah baginya, bagi Muhammad bin Al-Hasan 300 wakil pada bicarakan hartanya. Dia ada tukang kira harta dia tu 300. Harta dia banyak sungguh. Kita satu wakil pun tak ada. Tu pun duit. Duit tak ada dah. Bahasa no, tu Muhammad bin Hasan ni, apa dia buat dengan harta dia? Banyak sungguh harta dia, kaya. Maka menafkah ia Muhammad bin Al-Hasan akan hartanya sekaliannya, habis semua pada ilmu, pada diri dia untuk ilmu.
Dan juga pada penuntut-penuntut ilmu yang suka berhajat kepada ilmu, dan juga kepada pengajar-pengajar ilmu, dia menafkah habis. Seolah-olah kata tak layak aku mempunyai harta yang banyak, padahal pada diri aku itu tidak ada punya ilmu yang banyak. Tu. Dan tiada tinggal baginya, bagi Muhammad bin Al-Hasan, suatu kain yang elok. Habis semualah dia menafkah. Kain elok pun tak ada. Kita sat gajah duduk, sat gajah biri, macam-macam kain. Tu. Tiada tinggal baginya suatu kain yang elok. Tu kain apa hak tinggal? Kain yang sedia yang ia pakai. Dia pakai hak tu. Maka lihat akan dia Muhammad bin Al-Hasan oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf ni siapa? Abu Yusuf ni orang panggil anak murid Abu Hanifah juga. Satu pengajian dengan dia pada zaman itu. Maksudnya selepas daripada orang panggil menuntut ilmu dengan Abu Hanifah, inilah yang berlaku pada Muhammad bin Al-Hasan. Padahal Muhammad bin Al-Hasan ni alim ni. Tapi dihadapkan pada diri dia ilmunya sikit, tak layak ia menyimpan harta yang banyak. Dia menafkah habis. Itu Abu Yusuf tengok. Dia kelakuan Muhammad bin Al-Hasan. Pada suatu kain yang buruk, pakai kain yang buruk maka menghantar ia Abu Yusuf kepada Muhammad bin Al-Hasan akan beberapa kain yang elok-elok, bagi hadiah. Tengok kain teruk tu, nak ambil ni baik-baik ni, ambil 3-4 lain. Maka tiada menerima ia Muhammad bin Al-Hasan akan kain yang elok-elok. Dia tak terima. Maka berkata ia, apa yang Muhammad bin Al-Hasan kata? Maka berkata ia Muhammad bin Al-Hasan, bersegera olehmu bagi kamu. Maksudnya apa dah? Ambil balik, aku tak mau. Begitu. Bersegera olehmu bagi kamu, ambil balik. Bukan hambat balik, dia suruh ambil balik kain. Dan tempoh olehmu bagi kami. Bagi tempoh. Kalau aku nak, aku habakkan. Bahasa kita begitu. Dan tempoh olehmu bagi kami. Buat masalah ni, ambil balik. Kalau bila aku mahu, aku beritahu, ambil balik. Dia tak terima. Dan mudah-mudahannya, ini umum maqam doa, mudah-mudahannya, ini maqam doa bagi Abu Yusuf. Apabila berkata Muhammad bin Al-Hasan, segera olehmu bagi kamu dan tempoh olehmu bagi kami, mudah-mudahannya, ini orang panggil maqam doa daripada Abu Yusuf, yakni di dalam hatinya, mudah-mudahan ia akan terima. Ini maqam doa, mudah-mudahan ia akan terima. Kadang-kadang orang yang memberi ini sangat-sangat suka orang menerima apa yang ia beri. Bagi ambil. Kalau bagi tak ambil, orang pun tak suka. Orang bagi tak ambil, jadi sifat seorang itu tak suka di antara satu sama lain. Itu sebab sunat kita menerima. Tapi Abu Hasan, Muhammad bin Hasan, dia tak mau, cuma bagi tempoh. Itu orang panggil kalam hikmah lah tu, kalam hikmah. Bukan dia tolak mentah-mentah tu lah, tapi dia bagi tempoh. Buat masalah ni, biarlah aku pakai kain yang lama-lama, yang buruk-buruk. Baik, sesungguhnya tiada menerima ia Muhammad bin Al-Hasan akan kain yang elok-elok itu.
Dan jika adalah menerima akan hadiah itu sunat sekalipun. Sunat. Sini adanya tahu. Sunat. Menerima hadiah itu hukumnya sunat. Sekalipun sunat, dia tak terima. Dia ada mesti ada ilat kan? Ada ilat. Mana ada yang ilat? Kerana pandang ia Muhammad bin Al-Hasan bahawa pada demikian itu kain yang elok-elok menghinakan dirinya. Tak kena dhamir. Bahwasanya pada demikian itu kain yang buruk-buruk. Kain yang buruk yang dia pakai menghinakan dirinya. Dia rasa hina lah. So, nak abang kata apa hina? Abang kata ilmu tak ada tapi pakai kemas Hina dengan arti terhina. Hina dengan arti terhina. Itu sebab dia buat demikian itu. Demikian itu ni dhamir dia jauh daripada yang baru. Maksudnya kain yang buruk. Aduh. Bahwasanya pada demikian itu kain yang buruk menghinakan dirinya. Seolah-olah kata tak layak pakai yang elok, padahal pada dirinya sedikit nisbah ilmu. Cukup padanlah dengan ilmu yang ada, dengan pakaian yang ia pakai, cukup padanlah. Tu. Itu sebab orang panggil dalam negeri Yaman ke, Yaman, habib-habib depa pakai, tengok pakaian depa. Memanglah pakaian Nabi kan, jubah. Lepas tu bubuh lagi jubah yang tak ada butang, yang terbuka, kain redak lagi. Itu semua sunnah Nabi tu. Tapi tak semua. Hak nak pakai jubah 2 lapis tu dia ada pangkat dia. Boleh baca kitab sekali-sekalinya, jubah 2 lapis. Adakah orang pakai jubah 2 lapis? Tu di negeri Yaman. Depa tanya, tahu mana ni? Anak makan saya duduk sana. Tanya dia pun beritahu je, boleh pakai 2 lapis. Ada yang pakai, ada yang tak pakai. Itu orang panggil perkiraan ilmu. Itu perkiraan ilmu. Kita apa? Tak ada 3 lapis terus. Tu. Sebab kita tak iktibarkan apa yang ada. Tak salah pakai 10 lapis pun tak salah. 70 lapis pun tak salah. Pakai ahli surga 70 lapis. Lebih ringan daripada pakaian yang ada di dunia selapis. Nak pakai je lebih, pakai. Tapi berat ni. Tu. Itu negeri Yaman. Lagi. Kita pun kadang-kadang jadi juga tu. Nak pakai hak kemas-kemas tak masa tak lepas pi tutup alim saja kan. Kan kita nak pakai lebih daripada tutup alim. Kan. Biarlah tutup alim tu pakai hak kemas-kemas tak apalah, layak dengan mereka. Kita ni nak bandingkan ilmu sebesar zarah pun tak ada. Kurangkan sedikit di sebuah pakaian daripada tutup alim, kurang sedikit. Itu pun menghinakan diri. Tu. Ilat dia apa dia? Ilat dia supaya gemar kepada ilmu. Nak tambah lagi ilmu. Begitu. Itu bagi kita. Payah nak rasa hina diri ni. Melainkan kita mengetahui di atas orang panggil kisah ulama-ulama yang terdahulu menghinakan diri dia. Daripada ilmu sampai kepada pakaian dia. Itu orang panggil timbangan. Timbangan. Baik, dan bermula menghinakan dirinya. Bagi Muhammad bin Al-Hasan. Itu tiada harus. Asalnya itu tiada harus, makruh ya. Sesuatu yang dibenci, pakai elok pun tak apa. Tak salah, ilmu tak ada, pakai elok pun tak apa.
Tapi dia timbang ilmu dengan apa yang ia ada ni tak layak. Terpulanglah supaya gemar ia kepada ilmu untuk menambahkan ilmu. Itu bagi Muhammad bin Al-Hasan. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'minin ay yazulla nafsahu. Laisa lil mu'minin ay yazulla nafsahu. Arti sabda Rasulullah SAW, tiada harus bagi orang mukmin itu bahawa menghina ia akan dirinya. Tak harus ni makruh lah. Kalau bab fiqh haram. Kalau kaedah dalam kitab fiqh tidak harus, hukum dia haram. Itu sebuah hukum. Ini disebut kelakuan makruh. Maka hal elok kerana apa? Kerana ada satu kisah. Kisah Syekh Abu Hasan Asyadzuli. Kisah Syekh Abu Hasan Asyadzuli, dia naik kuda. Alim besar ni Syekh Abu Hasan Asyadzuli ni, alim tarekat. Alim. Dia naik kuda, pakaian dia lilak-lilak tu. Kemas pakaian dia. Ada seorang hamba Allah berkata kepada Syekh Abu Hasan Asyadzuli, seolah-olah begini kata dia, terpendek. Ya Syekh, apa yang kau pakai ni menunjukkan engkau gemar kepada dunia. Seolah begitulah pakaian dia. Nak hamba kata Syekh Abu Hasan Asyadzuli ni suka pada dunia. Padahal orang yang bertanya itu pakaian dia ni tak elok, compang camping. Hengek kau ni koyak ke. Maka Syekh Abu Hasan Asyadzuli kata apa? Syekh Abu Hasan Asyadzuli, pakaian yang elok-elok ni adalah pakaian ahli syurga. Pakaian yang compang camping itu adalah pakaian ahli neraka. Tak kata apa dia tu. Itu kena pakai pakaian yang elok. Tu. Tidak semestinya pakaian yang elok-elok itu menunjukkan ia itu hubud dunia. Tak semestinya pakaian yang compang camping itu hubul akhirah. Tak semestinya. Itu di atas iktibar diri masing-masing. Kita tidak boleh menghukum. Tak dihukum. Tengok dia tu kemas. Pakaian kemas, kenderaan dia kemas. Tak boleh kata. Satu dia dengan Allah. Ni, tu nak kira kita dengan Tuhan ni. Tu sebab kalau kita iktibarkan ada satu kitab, dia kata apa lah tu? Asal manusia itu cerdik. Tu. Fikir ni. Asal manusia itu cerdik, akhirnya jadi bodoh. Tu. Ada juga asal manusia itu cerdik, akhirnya pun cerdik. Itu nak iktibar kok mana? Kemudian penjelasannya, asal manusia itu cerdik, kemudian akhirnya jadi bodoh. Masa dilahirkan, masa umur kanak-kanak, cerdik semua cerdik, mana ada bodoh. Kerana apa? Kerana ia tidak menghiraukan kepada manusia yang lain. Kira dia lah. Itu orang yang cerdik. Dah berumur dah ni, dia duduk kira orang, jadi bodoh ni. Jadi bodoh ni. Itu tak kena, ni tak kena. Jadi bodoh ni. Itu kita ambil iktibar itu. Kalau kita duk asyik fikir, sebut tentang orang lain, kita itu adalah orang yang bodoh. Bodoh. Dia tapi. Itu macam mana pula asalnya itu cerdik, akhirnya pun cerdik juga. Daripada awal dia tak kira dengan orang, akhir pun dia tak kira dengan orang. Kira dia. Apa hak Allah Ta'ala suruh, hak tu. Apa hak Tuhan larang, tinggal. Tu jadilah orang yang cerdik. Habis. Itu pegarlah perkataan yakni hadis Nabi SAW, laisa lil mu'minin ayyazulla nafsahu, tiada harus bagi orang mukmin itu bahawa menghina ia akan dirinya.
Baik, dan dihikayatkan bahawasanya Fakhrul Islam Irsyabandi menghimpun ia Fakhrul Islam Al-Irsyabandi akan kulit-kulit timun yang dilontarkan dia, kan dia kulit-kulit timun pada suatu tempat yang sunyi daripada orang-orang. Buanglah, maksudnya orang buang kulit timun, orang buang. Orang tak makan kulit timun, orang makan isi. Tapi kita kulit makan, isi orang makan, lagi kemat. Mana ada laksa orang kupas timun, orang piring dengan kulit-kulit, kan kemat tu. Tak bagi can kat orang lain, sapu habis licin. Itu apa kelakuan Fakhrul Islam Irsyabandi? Dihimpun, dia kutip apa orang buang kulit timun, maka makan ia. Tu dia, makan ia. Fakhrul Islam Irsyabandi dia akan kulit timun. Ada himpun, ada kutip, tak orang buang. Maka lihat akan dia oleh satu hamba perempuan. Seorang hamba perempuan tengok tu dia Fakhrul Islam Irsyabandi duk kutip kulit timun, makan pula. Maka mukhabar dia hamba perempuan dengan demikian itu kelakuan Fakhrul Islam Irsyabandi. Khabar akan penghulunya, dia habaq kat penghulu dia kelakuan Fakhrul Islam Irsyabandi. Maka menjadi ia baginya, menjadi ia penghulu baginya, bagi Fakhrul Islam Irsyabandi akan suatu seruan. Maksudnya pi panggil Fakhrul Islam Irsyabandi, panggil mai aku nak jumpa, gitu. Maka menyeru ia penghulu akan Fakhrul Islam Irsyabandi, maksudnya panggil kepadanya, suruh mai kepada penghulu, dipanggil, ataupun penghulu suruh orang panggil, dipanggil. Maka tiada menerima ia Fakhrul Islam Irsyabandi, tak terima panggilan. Maksudnya dia tak mai. Maka sebabnya itu, pasal apa Fakhrul Islam Irsyabandi tak terima seruan penghulu hamba tadi. Maka sebab itu, kerana inilah, dhamir dekat-dekat. Maka sebab itu, kemudian kerana inilah. Yang pertama, maka sebab itu, yakni menghina diri, makan kulit timun. Aku ni orang yang hina, tak layak dijemput, tak layak duduk dengan orang yang hebat-hebat. Tu dengan sebab itu, satu, kerana inilah, dhamir isyarat. Kerana inilah, yang ini tidak jadi ia hina pada pandangan manusia. Dia tak rasa apa yang ia buat, dia tak rasa hina. Makan kulit timun tak rasa hina. Orang rasa ia sesuatu yang hina, tetapi diri dia tak rasa hina pada pandangan manusia. Yang jadi terhina siapa dia? Yang jadi terhina adalah penghulu yang tu terhina dengan sebab kelakuan Fakhrul Islam Irsyabandi makan kulit-kulit timun. Dia tak berasa hina pada pandangan manusia, tetapi yang terhina itu adalah penghulu. Kerana apa? Kerana penghulu tidak menghiraukan, tidak melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang mempunyai ilmu ataupun orang yang penuntut ilmu. Itu orang panggil satu ilat, ataupun juga
maslahat. Kalau dia pi jadi terhina. Kalau dia tak pi, barulah memberi pengajaran kepada penghulu. Ambil iktibar, ambil iktibar. Tu. Bahasa kita ni kena tengok-tengoklah, pantaulah. Tengok penuntut ilmu tu apa yang ia perlu. Berat, bagi berat. Kitab tak ada, beli bagi kitab dan sebagainya. Itu banyaklah timbangan orang yang bijak pandai. Ini dia banyak timbangan, dia tak pi. Dia bukan kira orang. Dia kira dia. Itu orang cerdik tu. Ni kau kita selalu menghukum, panggil tak mai kita hukum terus. Baik. Baik, seterusnya. Itu fikirlah apakah kelakuan Fakhrul Islam Irsyabandi pada dhamir, maka sebab itu kerana inilah. Fikir yang tu. Dan demikianlah sayugia ni sepatutnya bagi penuntut ilmu itu, bahawa ada ia mempunyai himmah yang tinggi. Nak semangat menuntut ilmu, nak mengaji dengan semangat. Tu. Tengok orang yang lama-lama, orang yang umurnya sudah lebih, masih lagi boleh menuntut ilmu. Nak bandingkan dengan diri, aku ni boleh lah. Orang lain boleh, pasal apa aku tak boleh? Tu. Kena ada himmah. Himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, semangat yang kuat. Tiada tamak dan tiada loba akan harta-harta orang. Tuntut ilmu, himmah. Tiada tamak dan tiada loba akan harta-harta orang. Itu untuk ilmu kerana apa? Kerana Allah, bukan kerana nanti boleh kumpul buat harta. Itu pesanan Tuan Guru Haji Latif. Dia kata apa? Ngaji kerana Allah saya sudah. Orang makan gaji, kita makan kapok. Dia kata, kita tak nampak. Orang makan gaji, kita makan kapok. Apa dia sebut? Maksudnya Allah Ta'ala jamin memberi rezeki yang luas pada orang yang menuntut ilmu. Orang makan gaji, qadar gaji tu. Itu sebab dalam sejarah bagi penuntut ilmu mana-mana tempat sekalipun, tak ada orang yang menuntut ilmu hidup di dalam kemiskinan, tak ada. Kesusahan, kepapaan, tak ada. Hidup serupa dengan orang. Tu jaminan. Syarat dia niat kerana Allah. Menuntut ilmu kerana Allah. Dunia pun selamat, akhirat pun selamat. Maksudnya terjamin. Ini kita duk latih ahli keluarga. Hangpa kena mengaji kot ni. Mengaji kot ni balik nanti boleh kerja. Senang hangpa. Tu. Latih tu. Nak suruh kerja. Senang hangpa, tak kalut lah. Tu. Boleh tak boleh? Dia ada dua iktibar. Kalau semata-mata apa yang kita tuntut itu untuk kemegahan dunia, untuk harta di atas loba tamak, itu bukan kerana Allah. Satu iktibar. Kalau tuntut ilmu fardu kifayah atau fardu ain, pada zahirnya seperti kita gemarkan kepada orang panggil harta kemudian hari. Tapi dengan sebab kita niat untuk memudahkan kita menghamburkan ilmu. Nampak zahir bukan kerana Allah, tetapi hakikatnya adalah kerana Allah. Tak apa, ikut di atas niat lah. Innamal a'malu binniyati, sahal a'mal binniyat, dengan niat. Maksudnya kena niat. Itu dia ada dua iktibar itu. Boleh kita didik ahli keluarga ngaji tinggi, tapi didik kerana Allah. Bukan kerana dunia.
Bukan mendidik ia menjadi tamak halubah di atas harta semata-mata. Itu faham tahu lah. Faham tentang semata-mata tu. Baik, bersabda alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyaka wa tam'a fa innahu fakhrun hadirun. Ayyaka wa tam'a, baca dengan masdar. Fa innahu fakrun hadirun, artinya jauh olehmu akan diri kamu itu daripada bersifat dengan sifat tamak. Kerana bahawasanya apa yang hadir, walaupun dapat apa yang kita hajat, apa yang kita hendak di atas tamak, di atas halubah, yakni harta, kerana bahawasanya apa yang hadir, hakikatnya apa nampak hebat tetapi papa ini. Ambil perkataan, nak lobek. Banyak orang nak pening papa. Ke mana papa ni? Harta ada tetapi papa. Anak murid Tuan Guru Haji Latif, nama penuh tak ingat. Orang panggil Abang Din. Orang panggil Abang Din. Dia kata papa di sini adalah papa iman. Kita tahu papa iman. Harta banyak, ada apa? Tamak. Kerana dunia semata-mata, itulah hakikat papa. Ini papa iman lah. Habis. Baik, dan sayuga, jadi sepatutnya bahawa tiada penyayang ia. Tiada penyayang. Tiada penyayang ni maksudnya tidak bakhil. Dia tak sayang sesuatu apa yang ada. Habis wang. Maksudnya tidak bakhil lah. Dan sayugianya ni sepatutnya bahawa tiada penyayang ia seseorang. Umum lah. Dengan barang yang di sisinya seseorang daripada hartanya. Bahkan menafkah ia seorang atas dirinya dan atas yang lainnya, untuk diri dia dan juga untuk orang lain, bagi yang memerlukan dia. Jadilah diri dia itu tidak bakhil. Tu Tuhan bagi harta banyak noh. Lepas tu kita simpan lagi banyak, sampai tak boleh nak kira lah. Rugi Tuhan bagi suruh guna lah. Guna di atas jalan fi sabilillah, untuk diri, untuk orang lain. Untuk orang lain ni kita khususkan ini kitab yang ni pada penuntut ilmu, pada murabbi yang sampaikan ilmu. Untuk diri dia cukup, lebih tu bagi. Tu menafkah, belanja. Itu perkara yang sepatutnya. Ada ramai manusia begitu, tidak mempunyai ilmu, walau sekalipun ada ilmu padanya sedikit sangat berbandingkan dengan orang yang lain, tetapi yang menafkah harta dia lebih daripada orang yang mempunyai ilmu. Tu lebih lagi. Kadang-kadang orang bagi menafkah, orang infak buat masjid, orang infak buat surau, orang infak buat sekolah, madrasah. Pak orang infak tu kadang-kadang tu bukan ada ilmu mana pun, tapi dia suka di atas apa yang ia menafkahkan, dia seronok. Kerana dia faham sedikit untuknya, hak selebihnya untuk yang lain, untuk fisabilillah. Dia faham elok. Jadilah ia itu tidak tamak. Hak takutnya bagi orang yang mempunyai ilmu, dia tahu dah perkara tamak, perkara tak tamak. Duk jadi tamak tu, nafsu mengawal akan dirinya, tertipu daya oleh iblis setan. Itu sebab kita sebut hak awal tadi, awalnya itu cerdik, akhirnya pun mau cerdik juga. Jangan awalnya cerdik, akhirnya dia bodoh. Tu
Betul lagi kira. Ambil pegang satu sudah. Untuk jerinya pun lepas, hal lain tu lepaskan orang lain pula. Ada orang ramai bagi buat masjid, buat apa-apa sesuatu kerana Allah ni hak tok syekh pernah jumpa? Tak ada. Semuanya orang biasa-biasa, orang yang kebanyakan. Tu. Hak tok syekh ni je. Hak bagus-bagus ya. Nah, abang kata ujian mereka tu lagi berat. Lagi berat. Nak lawan tu. Habis. Itu bab menafaqah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu kulluhum fil faqri, maqafatal faqri." Artinya bermula manusia itu sekalian manusia. Tak kira siapa-siapa. Pada kepapaan. Itu bermula manusia itu sekaliannya pada kepapaan. Kerana takut mereka itu manusia akan papa. Orang yang takut papa sebenarnya ia adalah papa. Ada harta takut menafkahkan di atas jalan fi sabilillah, takut kurang, takut habis. Tak habis juga. Tapi hakikatnya ia adalah papa. Papa apa ni? Papa iman. Tu. Tu. Jadi apa? Jadi orang panggil sifat bakhil. Bakhil. Bakhil ni papa lah. Dia seronok sendiri-sendiri. Bahasa dia seronok sendiri-sendiri. Baik, seterusnya, dan adalah mereka itu manusia pada zaman dahulu kala. Belajar mereka itu manusia akan kepandaian. Kemudian belajar mereka itu akan ilmu. Orang dulu. Mula dia belajar apa? Belajar kepandaian. Pandaian macam mana nak cari duit. Belajar menega. Kemudian belajar mereka itu akan ilmu. Lepas tu berpuluh ilmu. Supaya apa? Supaya tiada tamak mereka itu pada harta-harta manusia. Tak harap pada harta-harta manusia. Tak minta kepada manusia. Dia boleh cari sendiri dah. Dia reti dah jalan-jalan cari. Orang dulu pada zaman dahulu-dahulu. Tu. Tu kita nak duduk jalan lah. Nak ikut zaman dulu kan, ikut zaman law. Belajar dulu, lepas tu cari harta. Ambil di atas hukum lah, melepasi di atas fardu ain. Lepas tu buatlah perkara yang lain. Dahulu kan yang fardu ain. Kalau kita nak iktibarkan orang yang bukan Islam ni, memang dari kecil-kecil ni mak pak dia buat pergi berniaga lah. Tu. Tengok kelakuan orang berniaga je. Orang berniaga. Lepas tu dia pun berniaga. Itu orang yang bukan Islam tu. Kita ni dahulukan yang fardu. Adapun berkaitan dengan rezeki, itu adalah urusan Allah. Urusan Allah di atas usaha ikhtiar yang lagi akan datang. Buatlah. Dan pada Al-Hikmah. Al-Hikmah ni nama kitab. Dan pada Al-Hikmah, pada kitab Al-Hikmah, siapa-siapa yang jadi kaya dengan harta orang, jadi papa ia. Jadi papa ia. Siapa-siapa yang jadi kaya dengan harta orang, artinya harap harta orang, berminta, duk tunggu orang bagi, jadi papa ia. Yang pertama, papa iman. Yang kedua, papa sebenar-benar papa. Duk papa tu, ada kalanya orang bagi, ada kalanya orang tak bagi. Orang tak bagi tu papa. Iman tu apa-apa lalulah berharap akan harta-harta orang. Usaha lah, kena usaha sendiri.
Baik. Ini saya pernah jumpa ni orang macam ni. Cerita. Duk papa sampai keluar. Tu. Ilmu dia tak mau dekat. Dia duk harap orang. Duk papa. Sampai cerita. Tak sebut nama, tak buat cerita no. Tak sebut nama, buat cerita pi. Sampai telefon, "Ustaz, tolong gas habis ni, anak-anak tak nak makan." Kata apa? Kita pun tak kata pergi gas bagi apa-apa keperluan. Duduk lagu tu kau. Duduk lagu tu kau. Dia tak mau berubah. Mudah-mudahan berubah lah. Tak sampai hati tu, sampai sebut sampai tak boleh makan tu. Tak boleh makan. Sebab kita duk boleh makan. Tiba-tiba orang telefon nak buh gas pun tak ada duit ni. Anak nak tak makan. Sebut anak tak makan tu kita tak boleh pergi. Tinggal dulu, kerja-kerja tinggal dulu. Baik. Qadar yang termampu. Baik, seterusnya, dan bermula orang yang alim apabila adalah ia sangat tamak, nescaya tiada tinggal baginya kemuliaan ilmu. Tamak. Dia kena kira tamak ni tamak harta. Dia buat sesuatu pekerjaan ni kerana harta, kerana nak kumpul harta. Ni orang alim ni, nescaya tiada tinggal baginya kemuliaan ilmu. Jadi hina diri dia. Jadi hina lah. Allah Ta'ala hina akan dia, makhluk lain pun hina akan dia. Kalau hilangkan tamak, Allah Ta'ala mulia akan dia, makhluk lain pun mulia akan dia. Tu. Jaga. Dan tiada berkata ia dengan sebenarnya. Contohlah, apa hak dia kata, ataupun apa hak dia ajar, sesuatu bab yang mensyarahkan supaya orang suka akan dia. Dia pun orang cerita bagai-bagai cerita supaya orang gemar apa hak dia sampai, supaya dia pun boleh dapat harta daripada manusia-manusia. Itu perkataan dia itu tidak sebenar. Kerana apa? Kerana niat dia itu nak harta, nak bagi kaya. Itu niat bagi elok. Kerana Allah. Apa dia sampai kerana Allah? Orang suka ke tak suka pun baik pergi. Ni takut noh, ni orang habaq ni takut orang tak suka, orang tak ngaji pula. Tak ngaji pergi pergi ngaji orang lain. Mudah baik jaga. Itu sebab daripada awal kita sebut apa-apa cakapan mesti ada sandaran dia. Sandaran daripada kalam-kalam tuk alim. Orang panggil kalam-kalam apa yang tersebut dalam kitab-kitab. Sandang ambil dari situ. Jangan kita main cerita yang lain. Takut jadi ni. Takut nak gemarkan orang kepadanya dan boleh ia kumpul harta yang banyak. Baik, dan kerana inilah berlindung Nabi kita sahibus syar'i alaihi salatu wassalam, dan berkata ia, aku berlindung dengan Allah daripada tamak yang hampir ia kepada kecelaan. Yang hampir ia tamak kepada kecelaan, yakni sifat yang tercela. Allah Ta'ala murka, manusia pun tak suka. Manusia tak suka orang yang tamak ni. Ada duk sonok tu lah. Sonok tu. Kemudian kata dan sayugia. Kita habiskan rangkap tu sikit. Dan sayugia bahawa tiada harap ia penuntut ilmu melainkan daripada Allah. Dan tiada takut ia penuntut ilmu melainkan akan dia akan Allah. Dan nyata yang demikian itu
Demikian itu tiada harap ia melainkan Allah, tiada takut ia melainkan dia akan Allah, dengan melampaui syarak dan ketiadaan melampauinya. Nyata bagi penuntut-penuntut ilmu kerana Allah. Maka siapa-siapa yang durhaka ia siapa-siapa akan Allah Ta'ala kerana takut daripada makhluk, tak berani nak cakap perkara yang sebenar, tak berani menyatakan hukum yang sebenar, maka sesungguhnya takut dia akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Maka apabila tiada derhaka ia seorang akan Allah Ta'ala kerana takut akan makhluk, tak derhaka akan Allah kerana takut akan makhluk, dan mengintai-mengintai ia akan hudud-hudud syarak, maslahat-maslahat syarak, hukum-hukum syarak, dan memelihara ia siapa-siapa akan dia akan hudud syarak, maka tiada takut ia akan yang lain daripada Allah Ta'ala, bahkan takut ia akan Allah Ta'ala. Itu ambil dua iktibar seperti yang tadi. Tu bukan arti ia takut, tidak takut pada Allah, tetapi di atas jalan maslahat syarak, dia pelihara daripada apa yang ia akan sampaikan, dia jaga supaya tidak jadi fitnah, supaya tidak jadi perkara yang kecil ini lebih jadi besar lagi. Tu sebab dalam satu negeri, satu negara ni dia ada mufti dia ada majlis fatwa dia. Apa hal mereka sebut tu ikut je sudah. Kalau kita nak iktibarkan perkara hak sebenarnya, kena kata aku ni, takut jadi lebih besar lagi. Itu ambil hudud-hudud syarak. Baik. Itu cara ijmal lah kita sebut, cara ijmal. Dan demikianlah juga pada pihak harap. Tadi hak tahdi disebut tentang perkara yang harap kan. Ada harap pada Allah, harap pada Allah pada hakikat. Tu. Tetapi cakap pada makhluk seperti tidak harap kepada Allah. Kok mana? Harap kepada Allah pada hakikatnya, pada zahirnya bercakap kepada makhluk seperti tidak harap kepada Allah. Ambil ilat apa yang kita cakap kepada makhluk supaya makhluk itu terbuka hatinya, supaya lebih mendekati akan Allah. Tu. Maksudnya kita kena suka-sukalah dengan makhluk supaya ia gemar kepada Allah. Yang ini nisbah ibadat untuk ilmu. Contoh, dia sebut contoh lah. Kita kenal seorang yang banyak harta, dia pun baik. Memanglah kita harap sesuatu itu pemberian daripada Allah, tetapi kita nak dekat dengan dia, kita minta dia, hang duit banyak, huluk main ni RM1 kita nak buat ni makan-makan untuk budak budak duk mengaji. Dia kata boleh. Lama-lama dia pun dekat, dia pun seronok. Tu contoh lah. Hal lain tu ihtimal lain. Itu pun juga dikatakan perkataan apa yang kita minta kepada makhluk itu pun orang panggil maslahat di atas jalan kebaikan kita dan juga kebaikan dirinya. Tu. Ini berkaitan dengan infak. Sebenarnya orang yang jauh dengan Allah, benarnya ia hendak dekat dengan Allah. Dia merasa serayau nak duduk dengan orang yang betul-betul lebay, yang serayau. Kita kena dekat dia. Tarik. Berbaik dengan dia. Lama-lama dia pun suka lah. Tu. Orang yang bukan Islam sekali pun boleh masuk pada Islam. Tambahan pula orang yang sudah Islam, sudah tentu ia hendak dekat diri daripada Tuhan. Dia nak dekat. Cuma dia tak tak gamak, tak berani nak duduk dengan tutup lebay. Masa dia ni teruk sangat. Tu. Ada saya pernah berjumpa. Boleh tak kami nak pergi mengaji di madrasah hamba? Boleh tak?
Boleh boleh tau. Ingat ke tak boleh? Kami Serayau nak pi. Serayau nak pi. Ingat ke untuk hampa saja. Bahasa kita itu. Bagi dorongan mai nak mailah hari Jumaat ke, hari Ahad ke, boleh jumpa dengan orang ramai. Kalau malah hari-hari lain tu duduk pondok sajalah. Kena tu guru baca kitab Arab orang ngangok. Kan. Habis. Itu pandai-pandailah di atas masalah syarak. Kemudian kata kita berhenti itu, dan sayugia bagi penuntut-penuntut ilmu itu pula bahawa mensedia dan mengqadar ia bagi dirinya akan qadar pada mengulang-ulangkan, memotongkan bacaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin fatina fid din wa biman yata ma'al sanata wa nubuwata ala samawati wal ardi. Alhamdulillahi rabbil alamin.